Global Smooth Flotilla, armada memecahkan kepungan Gaza. Di tengah laut Mediterranean pada ketika itu, puluhan kapal berlayar sedang membelah ombak. Lampu navigasi berkelip seperti manik-manik tasbih di hamparan lautan. Ketumbukan ini bukanlah armada perang. Armada ini adalah armada kemanusiaan yang terdiri daripada para aktivis lebih 500 jiwa dari 44 negara yang mencalonkan diri mereka untuk menyertai misi Global Smooth Flotilla GSF. Jelas ini adalah usaha sivil untuk memecahkan kepungan Gaza dan membuka koridor bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di daratan, gemah pembebasan kembali riuh. Kebangkitan rakyat dunia yang menuntut jaminan keselamatan ke atas para aktivis kepada para pemerintah di negara masing-masing kian berlanjutan. Pada masa yang sama, Kementerian Luar Israel mengeluarkan kenyataan keras. Flotilla ini adalah flotilla Hamas yang berkhidmat untuk Hamas. Oleh sebab itu, Israel menggesa kumpulan kapal ini berlabuh di pelabuhan Ashkelon untuk memunggah bantuan yang kononnya akan dipindahkan secara terkoordinasi ke Gaza. Kenyataan inilah yang menimbulkan persoalan sama ada bantuan akan dihantar terus ke Gaza atau disalurkan melalui pintu yang akan ditentukan Israel. Manakala pihak flotilla menegaskan insiden pada malam itu adalah peningkatan ancaman terhadap misi sivil yang membawa mesej keamanan. Mereka menuduh berlaku pintasan komunikasi yang meluas dan operasi psikologi untuk melemahkan moral kru kapal. Dalam liputan media bertarikh 23 September, Sekretariat Flotilla menyebut lebih 500 sukarelawan, doktor, peguam dan wakil kesatuan berada di atas kapal dengan latihan anti keganasan disertai bot perubatan dan sokongan undang-undang bagi memastikan ketulusan dan pematuhan undang-undang antarabangsa. Sejak 2007, Gaza berada di bawah sekatan darat, laut dan udara. Israel mempertahankan sekatan sebagai keperluan keselamatan. Pun begitu, para aktivis dan badan hak asasi pula menilainya sebagai hukuman kolektif. Perang yang meletus sejak 7 Oktober 2023 mengheret rantau ini ke jurang kemanusiaan yang lebih dalam. Angka korban di Gaza mencecah puluhan ribu dengan krisis kemanusiaan yang berpanjangan. Laporan mutakhir menganggarkan angka kematian warga Palestin melepasi 65,000 angka yang terus dipertikai metodologinya, namun tetap menggambarkan kedahsyatan tragedi ini. Dalam kerangka undang-undang, Global Smooth Flotilla menegaskan perlindungan di bawah Convention Geneva untuk misi kemanusiaan dan merujuk langkah sementara Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang mewajibkan akses bantuan. Menurut mereka, penyerahan bantuan kemanusiaan di pelabuhan Israel menafikan prinsip ketulusan dan hak untuk tidak dikaitkan dengan pihak yang mereka anggap sebagai kuasa pendudukan yang mengawal laluan dan kandungan kotak bantuan. Israel pula menegaskan tanggungjawabnya mengawal zon pertempuran aktif dan menolak apa yang digambarkan kumpulan flotilla Hamas sambil mengulangi tawaran berlabuh di Ashkelon. Naratif keselamatan bertembung dengan naratif kemanusiaan. Dalam liputan media Israel sendiri, penolakan GSF terhadap cadangan berlabuh di Ashkelon dikemukakan sebagai bukti misi ini bermotif politik, bukan semata-mata bantuan. Gelombang kecemasan turut menyambar Eropah. Italia mengerahkan fregat tentera lautnya, fasa untuk kesiapsiagaan menyelamat sebagai langkah yang mengiringi kecaman terhadap serangan drone ke atas kapal-kapal Global Smooth Flotilla. Spanyol menyusun dengan nada sama. Keselamatan pelayar sebagai orang awam perlu diutamakan dan kebebasan pelayaran mesti dihormati. Beberapa pemimpin Eropah, termasuk ahli parlimen Eropah yang berada di atas kapal, mengesahkan kerusakan fizikal seperti layar utama kapal yang koyak berpunca dari drone yang menjatuhkan bom letupan. Sweden menyatakan kebimbangan meningkat kerana rakyatnya turut serta di atas kapal sambil cakna akan pengumuman Israel untuk mengekalkan sekatan di perairan Gaza. Ireland pula melalui kenyataan timbalan Perdana Menteri Taneste mengangkat martabat keselamatan kru sebagai kepentingan segera komuniti antarabangsa. Suara-suara ini walaupun dengan nada berhati-hati mencerminkan keretakan antara konsensus keselamatan dengan kesedaran kemanusiaan yang kini dihidangkan dengan bukti-bukti visual dari perairan antarabangsa. Kenyataan Kementerian Luar Israel yang berulang kali di pelbagai platform rasmi mengukuhkan dua garis besar. Pertama, flotilla tidak akan dibenarkan menghampiri Gaza. Kedua, dan jika niatnya benar kemanusiaan, berlabuh di Ashkelon dan biarkan pihak berkuasa Israel menyelaras penghantaran ke Gaza. Pada malam serangan Sekretariat Global Smooth Flotilla menggariskan butiran yang tegas, iaitu 13 letupan, lebih 15 drone mengelilingi kapal Alma. Objek dijatuhkan ke atas kurang-kurangnya 10 kapal. Komunikasi terganggu, semuanya tanpa korban, namun
dibangun dengan kerosakan jelas. Mereka juga menolak label Flotilla Hamas dan menganggapnya kempen pencemaran nama yang merintis alasan untuk tindakan ketenteraan terhadap warga awam oleh Israel. Di atas peta, 3 percaturan. Pertama, percaturan undang-undang antarabangsa. Israel mendakwa sekatannya sah di sisi undang-undang dan menegaskan jangan masuk zon pertempuran aktif, Active Combat Zone. Sebaliknya, Global Summit Flotilla dan penyokongnya menegaskan prinsip kebebasan navigasi dan keperluan kemanusiaan yang mendesak adalah tiket sah untuk memasuki Gaza. Kedua, percaturan kemanusiaan. Angka kematian, hospital yang padat dan infrastruktur asas yang ranap di Gaza membina sokongan moral untuk akses secara langsung ke atas ubat, makanan, susu bayi dan kit bantuan lain sebagai simbolik kemanusiaan yang kerap ditekankan Global Summit Flotilla. Ketiga, percaturan politik dan persepsi. Bagi Israel, Flotilla boleh menjadi perhiasan teater politik yang membolos naratif keselamatan. Waima Global Summit Flotilla berpandangan Ashkelon adalah pentas simbolik Israel yang melunturkan mesej kebebasan. Sekatan ini mesti dicabar. Apa maknanya untuk Malaysia dan dunia Nusantara? Makna solidariti untuk Palestin punya sejarah panjang di Malaysia. Dari masjid ke jalanan, dari konvoi darat ke armada kemanusiaan, Global Summit Flotilla mempertautkan kembali jaringan itu dalam era normalisasi yang sering menyembunyikan luka. Sumut untuk bertahan menjadi kosakata serantau pada waktu ini. Tidak sekadar bendera, poster, doa dan bisikan ibu kepada anaknya. Solidariti se-Nusantara ini ibarat bola salji yang semakin membesar ke seluruh pelosok negara. Dalam liputan hari ini, kita membaca angka dan kenyataan, sementara di sebalik runtuhan konkret ada cerita yang tidak sempat dirurus. Jururawat yang menyusun kit trauma, seorang tua yang tenat mencari bekal makanan, anak muda yang pertama kali menatap langit Mediterranean dan menanti kehadiran bahtera sumut. Mereka tahu risiko, mereka juga tahu pelayaran ini penuh dengan ketidakpastian. Namun, harapan itu tetap tumbuh dari hari ke hari. Sejak hari pertama pelayaran itu dimulai kepada pemerintah dan pemain serantau. Mesejnya jelas, dunia tidak akan selamanya menerima normalisasi penderitaan sebagai kos sampingan. Kebenaran kemanusiaan bukan aksesori yang disemat hanya ketika cuaca politik mengizinkan. Di laut yang tidak memiliki papan tanda, kawasan larangan masuk untuk yang bergelar insan, Global Summit Flotilla dengan segala kekurangan menjadi mercu kebesaran hati dan iltizam masyarakat awam dunia yang melihat kegagalan pemimpin dunia untuk penyelesaian isu Gaza. Untuk artikel penuh sila layari www.cgm.com.my.